Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so petang ni aku nak buat counter review Asia. Okay, so kepada sesiapa yang baru subscribe channel aku, mungkin ini adalah first time yang korang akan tengok aku review counter Asia. Okay, tapi sebenarnya aku dah pernah review counter Asia ni. Okay, so petang ni aku nak buat part 2 untuk counter Asia, dan counter Asia ni agak menarik juga kalau kita nak tengok dari segi pergerakan counter dia. Alright, so kita akan cuba analisis serba sebanyak tentang FA ni secara mendalam, sedikit mendalam dan juga tinggi. Okay, so apa yang menarik tentang Asia kalau kita tengok dari segi quarter report, secara performance dia. So ya, next flow. Right, so kalau kita tengok quarter report, memang pada waktu ini Asia bukanlah salah satu counter yang menjadi pilihan, menjadi pilihan para pedagang. Sebab apa? Dia adalah merupakan counter penerbangan dan kita tahu border masih lagi belum buka. Dan quarter report kalau kita tengok memang mencatatkan kerugian yang amat besar. Kalau kita tengok 851 juta. Syarikat telah mengalami kejatuhan ataupun kerugian sehingga 851 juta. Dengan revenue hanya 442 juta. So tapi kalau kita tengok pada yang kuning ni, kita nampak ada sedikit peningkatan, atau dari segi pemulihan tu ada. Unsur-unsur pemulihan untuk counter ni ada. So dijangka kalau dibuka border ataupun ada unsur-unsur kejayaan dari segi vaksin berjaya melindungi diri ataupun berjaya mempunyai success rate yang tinggi. So itu merupakan berita baik untuk sektor penerbangan lah. So dalam masa yang sama dia akan juga effect counter Asia. One of that is a counter Asia. Kalau kita tengok right, annual dia pun tidak berapa cantik. So sudah rugi 2.9 bilion. Sedangkan dia punya revenue 2.9 bilion. So banyak Asia punya revenue sudah hilang. Hampir 10 bilion kat sini hilang. Sebab apa? Kapal terbang tak boleh terbang. Banyak kapal terbang Asia banyak tersadai. So kebanyakan revenue dia hilang begitu saja. 10 bilion kalau kita tengok. 10 bilion dia hilang begitu saja. So dari segi dividen kalau kita tengok Asia, pada 2020 macam biasa dia orang tidak bagi sebarang dividen. So dari segi dividen kalau kita boleh tengok counter ni memberikan dividen paling tinggi 2 kali setahun. Dengan paling tinggi dia pernah bagi 0.9. 0.9. So agak tinggi, boleh dikirakan agak tinggi juga. Dividen 0.9. Alright, so kita tengok ada bagi 50, 30 ini bahasa zaman kegemilangan dia lah. So itu dari segi dividen untuk Asia. So kalau kita tengok kepada bursa, kita nak tengok dia punya ownership untuk Asia. Kalau kita tengok, kalau kita nak tengok dari segi fundamental, kita boleh tengok juga ownership. Selalunya kalau aku nak tengok ownership, aku selalu akan guna bursa marketplace. So kita boleh tengok pegangan siapa pemegang saham setakat ini untuk dalam Asia. Kalau kita tengok dalam Asia, counter Asia paling tinggi pemegang sahamnya adalah Tune S yang Berhad. Tune S ni mungkin anak syarikat atau syarikat di bawah Asia jugalah. Tune S, Tune Life. Kita tengok permodalan National Berhad PNB. The third one is permodalan National Berhad PNB. Employees Provident Fund Board. Great Eastern, so ini adalah syarikat takaful. Vanguard Group, Principal Asset Management Berhad. So ini adalah semua pemegang top 10 investor dalam Asia. So apa yang aku ingin tekankan, walaupun dalam keadaan counter Asia yang underperform, kalau dia boleh cakap underperform lah, masih lagi ada pemegang saham government di sini. Jadi bila kita boleh katakan PNB is one of the
shark ataupun jerung di Indonesia. Okay, kenapa PNB masih lagi berada di dalam kaunter rugi Asia? So itu yang menjadi persoalannya. Okay, so adakah PNB akan duduk di dalam kaunter yang rugi, okay, ataupun dalam masa yang lama ataupun masa future ataupun masa akan datang akan duduk di bawah kaunter-kaunter rugi? Pastinya tidak. Sebab apa? PNB pastinya akan mempunyai penganalisis yang orang cakap apa, yang pakar. Okay, so that's why dia still masih dalam Asia, counter Asia. PNB is a third investor dalam Asia. Employees Provident Fund Board ni one of the government juga. Okay, one of the government yang masih berada di dalam Asia counter. So dari sini kalau kita tengok, okay, walaupun Asia ni kategori sebagai counter yang underperform, okay, masih lagi ada investor-investor government yang dalam ni. Okay, PNB contohnya, okay, Employees Provident Fund. So dalam masa yang panjang, dalam masa yang panjang, okay, Asia akan naik kembali. Kalau kita tengok pada hari ini saja 4.86%, okay, saham Asia naik. Okay, so kalau kita tengok pada carta teknikal, so itu adalah sedikit tentang dia punya FA dan juga syarikat-syarikat atau pemegang saham yang berada di dalam Asia. Okay, so kita tengok pada technical chart, okay, untuk Asia. Right, apa yang aku ingin tekankan kalau kita tengok Asia, right, dia pernah jatuh paling rendah, okay, pada harga saham, dia pernah jatuh pada harga paling rendah pada 52 sen. Okay, so pada 52 sen. So ini adalah kalau kita tengok ada membentuk satu buy on dip. Okay, so kenapa lepas dia berada di kawasan sini, okay, dia terus naik? Okay, one of that is gap up ni sebab apa? Dia ada news menyatakan tanpa hantaran vaksin. Aku ingat lagi. Okay, lagi satu adalah secara technically-nya, kalau kita tengok kepada kita buka sikit technical analysis, okay, indicator MACD. Okay, ini apa yang aku buat analisis lah. Okay, kalau kita tengok secara technical analysis, kalau kita ambil daripada sini, okay, daripada golden cross dekat sini, okay, dengan golden cross dekat sini, okay, so kalau kita boleh tarik, okay, dia dapat satu divergent menaik, okay, satu divergent menaik sedangkan harga yang menurun. Okay, kalau kita boleh ambil, okay, daripada golden cross kat sini, kita ambil kat sini, okay, so kita tarik ke sana, kita tengok harga menurun sahaja, okay, tetapi MACD menaik. So that's why secara technically-nya harga naik dan sampai satu tahap di Asia berjaya cecah harga sehingga mencecah RM1. Okay, aku ingat lagi masih berjaya mencecah RM1, okay, tapi gagal untuk pecah major resistance kat sini. So dia ada major resistance, okay, pada harga RM1, boleh aku buat pada RM1.05. Okay, ini adalah major resistance dia. Okay, dia gagal sampai tapi berjaya mencecah RM1. Selepas itu dia turun. Okay, selepas itu dia turun. Okay, so dia turun. Right, dia buat down kat sini. Okay, so dia ada beberapa support kat sini kita boleh buat. Okay, dekat sini satu. Kalau kita boleh letak sini satu. Okay, sini satu lagi. Okay, sini satu lah. Okay, pada 72 sen. Kan paling rendah dia turun adalah daripada lebih kurang, okay, 66 sen. Okay, 67 sen lah lebih kurang. Okay, so 67 sen. Alright, so 67 sen ni kalau kita boleh buat, dia menjumpai, okay, resistance yang lama. Kalau kita tengok dekat sini, okay, dia menjumpai resistance lama 67 sen dekat sini. Okay, dekat sini, area sini. Right, area sini. Okay, so lagi satu kalau kita tengok, okay, secara dasarnya dia dah MACD dia dah cross kat sini. Okay, kita ada nampak satu cross, golden cross kat situ. Okay, so candle sudah start untuk bergerak ke atas. Okay, candle hijau sudah nampak untuk bergerak ke atas. So dia dah melepasi resistance 72 sen. Kalau kita boleh buat 72 sen ni.
Okay, dia dah berjaya melepasi resistance 72 sen, dan sekarang ni dia menuju kepada resistance seterusnya 78 sen. Okay, so lepas itu dia ada resistance next one is pada, kalau kita boleh buat dekat sini okay, sini pada 85 sen dekat sini. Okay, 85 sen. Next one is pada, kita buat pada sinilah. Okay, 90 sen, dan seterusnya adalah pada 99 sen. Okay, itu ada beberapa resistance. Okay, so sekarang ni secara armnya, okay, counter Asia sudah mula nampak positif. Okay, sudah mula nampak positif dengan dia breakout, okay, the resistance 72 sen. Okay, breakout resistance 72 sen. So aku juga consider, okay, weekly chart. Kalau kita boleh tengok weekly chart, alright, so nampak kalau kita tengok weekly chart pun menunjukkan pergerakan ke atas. Okay, kalau kita tengok chart dia berada, okay, kalau kita tengok hanya chart ke bawah, okay, tetapi pergerakan MACD-nya, okay, kalau kita boleh buat MACD-nya ke atas. Okay, dan sekarang ni line biru, okay, telah melepasi, okay, line biru telah melepasi, okay, kosong. Okay, dia turun sekejap sini, right, tapi telah melepasi kosong. Okay, sudah mula melepasi kosong. Okay, so dia ada beberapa resistance major dekat sini 97 sen, masih lagi belum lepas, tapi ada petanda bahawa counter ni akan bergerak. Okay, so sudah mula untuk bergerak naik. Alright, so kalau kita boleh tengok kepada monthly pula, okay, monthly pun dah hampir untuk membuat golden cross. Okay, so ada beberapa signal, okay, ada beberapa candle hijau dekat sini sudah membentuk. Okay, ini adalah bullish engulfing kalau kita boleh ambil. Alright, so ini adalah bullish harami. Okay, so beberapa bullish sudah terbentuk dalam counter Asia. Okay, so itu dari segi technical. Okay, kalau kita boleh ambil dekat kejap ya. Okay, sorry, internet slow. Sorry ya. Right, so kalau kita boleh tengok secara dasarnya begitu. Okay, Asia sudah mula untuk membuat kenaikan dengan breakout pada harga 72 sen. Alright, so jika dia ingin meneruskan kenaikan, dia kena breakout. Next one is 70, aku lupa tadi, 70 berapa tadi. Okay, 78 sen. Okay, 78 sen is the next resistance yang dia perlu lepas. Okay, 78 sen. Okay, so kalau kita tengok pada indikator RSI stochastic, okay, kita boleh tengok sekejap. Alright, so dia dah mula bergerak Okay, daripada oversold dia dah bergerak ke atas. Okay, daripada oversold sekarang ni berada di bahagian neutral. Okay, bahagian neutral. Okay, so itu saja untuk counter Asia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.